بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم أدنى كلهم معك تائبين ودار الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا مع البدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في دين معلمنا التأويل اللهم فقهنا في دين معلمنا التأويل اللهم فقهنا في دين معلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Moga-moga kita semua yang berada di sini, saya doakan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi syukur pada Allah, kita akan sambung balik pengajian kita di dalam tafsir surah An-Nisa, yang mana kita masih lagi di dalam sambungan ayat yang ke-43, yang mana kita berhenti dekat wala junuban. Tengok ayat 43, firman Allah Ta'ala wala junuban. Muka surat berapa tu? 75, 85. Nah, muka surat 85 wala junuban. InsyaAllah kita baca sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم wa aidikum ni wa aidikum bukan wadiyakum.
Innallaha kana afuwan ghafura. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل Sadaqallahul Azim. Baik, kita tengok sambungan pada ayat 43 surah An-Nisa. Sambungan dia lagi firman Allah Ta'ala, wala junuban, dan jangan kamu sembahyang dalam keadaan junub. Ini sambungan daripada Allah Ta'ala sebut tentang, dahulu kita cerita Allah Ta'ala melarang kita minum arak, dan antara perkara yang tidak boleh kita masuk sembahyang iaitu kita minum arak. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut lagi wala junuban, jangan kamu sembahyang dalam keadaan berjunub. Bukan maksud mabuk dahulu, bukan maksud jangan mendekati sembahyang. Orang berjunub juga maksudnya tak boleh sembahyang. Firman Allah, illa abiri sabilin hatta taghtasilu, melainkan orang yang musafir, dia dalam musafir tiba-tiba berjunub. Ini masalah berjunub. Contoh, dia pergi musafir, dalam duk musafir itu berjunub dia. Dia tak boleh sembahyang dalam keadaan berjunub, melainkan dia bertayamum, sehinggalah dia jumpa air, barulah dia boleh mandi junub. Sebab ini berlaku di pada sahabat Nabi SAW. Di tanah Arab ni dia pada pasir, negeri Arab dia tak mudah air seperti negeri Malaysia. Negeri Malaysia pergi situ ada air, pergi sini ada air, sehingga dekat Petronas ada air, dekat Petronas ada air. Pergi mana-mana di Malaysia mudah air, tapi di Arab dia susah mendapat air. Lagi-lagi apa kita bermusafir kemudian berjunub, tak tahulah berjunub tengok tiang api ke, tengok pokok berduri tu, kaktus ke, tengok-tengok berjunub dia. Tu tak tahu dia sebab apa tu. Jadi dia tak boleh mandi sebab tak ada air. Jadi macam mana nak buat? Maka turun ayat ni, Allah Ta'ala kata illa abiri sabili hatta taghtasilu. Maka orang ini boleh sembahyang dalam keadaan bertayamum. Jadi sementara tayamum, kemudian dia boleh sembahyang dalam keadaan bertayamum. Bila sampai tempat yang ada air, maka dia kena mandi wajib lah. Dalam tempoh tak ada air tu, dia boleh sembahyang dengan bertayamum. Inilah orang panggil alat bersuci. Dua alat, yang pertama air, yang kedua tayamum. Kalau tak ada dua alat ini, solat tetap perlu dilakukan, dipanggil solat hormat waktu. Setelah ada air ataupun setelah mana kita sampai tempat yang mudah ada alat bersuci, maka kita qada balik. Itu maksudnya. Sebab itulah kalau nak pergi musafir, naik bas ke apa semua, jangan tinggal solat. Ada orang ni pergi musafir, dia kata apa dekat saya, dia kata pernah saya bawa ni, dia ni agama dia kurang sikit lah. Dia orang Islam macam kita, dah berusia dah. Saya pun pernah satu kali bawa dia pergi musafir, kemudian saya kata jomlah kita singgah tempat pam minyak, kita solat dulu. Waktu tu dah lewat dah, dekat maghrib dah. Dia kata tak apalah, kira qada lah tu, dia kata kira qada lah. Padahal kita dah lah zuhur nak jamak takhir dah. Dia kata qada lah, kira qada lah tu, tak ada masalah lah. Dia kata dia pula kata tak ada masalah, dia qada. Tapi kata, sebab itulah saya kata di sini, kalau kita musafir, solat tetap kena dilakukan, sama ada kita nak jamak takhir ataupun jamak takdim. Kalau nak jamak takdim, biasa saya musafir, saya akan jamak takdim dulu, cakap dekat isteri, jom kita solat dulu, settle bagi semua dulu, barulah kita musafir dalam keadaan tenang. Kalau kita jamak takhir, risau, takut kita penat, tak larat dah. Musafir kalau saya sarankan jamak takdim awal-awal.
baru kita bergerak. Nah, maka harus kamu sembahyang dalam keadaan berjunuk dengan tayamum. Sebab tu kata setengah ulama kata pendapat Imam Syafi'i, dia kata jangan kamu hampiri masjid tempat sembahyang kalau kita berjunuk. Contoh, kita berjunuk, jangan datang ke masjid. Mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Tu. Jadi mazhab Syafi'i, kalau kita masuk masjid dalam keadaan berjunuk, maka hukumnya haram. Contoh, kita duduk dalam kuliah waktu maghrib, kuliah maghrib. Selepas kuliah maghrib, kita keluar daripada masjid, kita berjunuk. Tak tahulah sebab apa. Nah, tengok JKK kau siapa tengok berjunuk kita. Nah, lepas tu kita terlupa kita berjunuk, kita masuk masjid balik. Sebab apa? Tertinggal spek mata. Tapi kita perasan kita berjunuk. Kalau kita tahu, kita yakin kita berjunuk, masuk ke dalam masjid, kemudian kita duduk berdiam dalam masjid, maka hukumnya haram, tak boleh. Tu. Tapi kalau terlupa, tak ada masalah. Dia terlupa, dia berjunuk, kemudian dia masuk masjid, dia ambil peng ataupun buku dia tertinggal. Kata ulama, boleh nak masuk dalam masjid, mesti kita masuk pintu A, keluar pintu B, tanpa berhenti. Contoh, kalau tertinggal barang, kita berjunuk, kemudian kita masuk masjid, jangan berhenti. Tawah dalam itu pun tak apa lah. Masuk tu putar. Tapi dengan syarat keluar pintu lain. Tak boleh masuk pintu yang sama. Kalau masuk pintu sama, dikira berdiam dalam masjid. Maka hukumnya haram lah, tak boleh, dan berdosa kita. Sama juga masalah kita akad nikah kahwin. Kalau tahu pihak perempuan tu berhaid, keluar darah haid, duduk di luar sajalah, biar laki-laki duduk dalam masjid. Tapi saya sarankan, kalau anak kita perempuan nak kahwin, suruh Tok Qadi datang ke rumah. Tanya dulu anak kita, Aisyah, kamu nak akad nikah ni, kamu ni dalam junuk ke tidak, dalam haid ke tidak? Kalau dia kata dalam haid berjunuk, akad nikah kahwin di rumah saja. Sebab perempuan ni tak perlu datang duduk tepi Tok Imam, tak perlu. Tapi Tok Imam hari ni pelik juga. Mari duduk sini, duduk sini depan ni. Tok Imam pula seting tengok. Maksudnya orang perempuan ni dia duduk di belakang tabir pun tak ada masalah dah. Sebab itulah kena nasihat, kalau dia ni berjunuk tak boleh berdiam. Tu mengikut mazhab Syafi'i. Firman Allah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa afalam tajidu ma'a. Jika kamu sakit tak boleh kena air. Ini bagi siapa ni tuan-tuan? Ini selain daripada orang yang musafir, kemudian dia berjunuk. Nak mandi wajib tak ada air, kemudian dia berjunuk. Yang kedua, tayamum. Bagi siapa? Bagi orang yang marada. Sebut dalam sini, wa in kuntum marada. Orang yang sakit. Orang sakit ni kadang-kadang dia tak boleh kena air. Contohnya tangan dia kena simen, tangan dia patah, pergi rai mana-mana, lepung pergi langgar tiapi, patah tangan. Ataupun bini buat karate, keluar malam sangat, pergi dah janda roti canai, lepak sekali, patah tangan bini tak laki. Bila patah tu, jadi kena seminggu hospital. Pergi kuliah pergi kuliah. Bila kena seming itu, bahagian wajib berwuduk ni, sebab tangan ni wajib berwuduk, maka dia tak boleh kena air. Maka Allah Ta'ala kata, alat yang kedua ialah bertayamum. Adapun yang masalah musafir tadi, tiba-tiba berjunuk, seperti mana kes tadi dah, ataupun datang seorang daripada kamu itu berhadas kerana buat air, ataupun kamu menyentuh akan perempuan yang bukan mahram, yang ada keinginan. Ini semua benda yang boleh menyebabkan wuduk kita terbatal. Contoh kita buat air, nak ambil wuduk, air tak ada. Kita dah buat air, nak ambil wuduk, air tak ada, maka kita boleh tayamum. Ini mengikut pendapat Syafi'i. Tetapi kalau mengikut pendapat Ibnu Abbas, iaitu sahabat Nabi bin Abbas, dia kata apa? Yang dimaksud dengan ayat ni, aw lamastumun nisaa afalam tajidu ni, sampai habis ni ialah jima'. Maksudnya sentuh lagi tak batal kalau sentuh kulit antara laki-laki dan perempuan. Yang kata batal di sini, kata pendapat Ibnu Abbas, jima' baru batal wudu. Maksud di sini. Di sini mari tiga pendapat mazhab fikih dalam hal masalah laki-laki yang nak semayang dia sentuh perempuan yang halal kahwin.
Contohnya perempuan ajnabi. Mengenai batas sembahyang bab sentuh ni ada 3 mazhab yang besar mengeluarkan pendapat masing-masing. Mazhab yang pertama, kata Abu Hanifah, dia kata tak batal. Laki-laki sentuh perempuan yang halal kahwin, hukumnya tak batal wuduk dia. Sama ada dia bersyahwat ataupun tidak bersyahwat, maka tak batal. Ini mengikut pendapat Abu Hanifah. Pendapat mazhab yang kedua, yakni mazhab Syafi'i, maka dia kata kalau kita sentuh perempuan yang halal kahwin, hukumnya batal. Kita sentuh tu pula tanpa berlapis. Tu contohlah, bersentuh kulit dengan perempuan lah. Sama ada kita sentuh dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, sama ada dengan keinginan ataupun tidak, maka tidak berlapis, hukumnya batal mengikut mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga, Imam Malik. Imam Malik dan Hambali, dia mengatakan bila sentuh ada nafsu baru batal. Kalau sentuh tidak ada nafsu, maka tak batal lagi solat. Kena sentuh dulu. Kalau sentuh pak sekali, tak batal. Itu mengikut mazhab Maliki dan Hambali. Kalau sentuh kenyeh tu guys, sentuh ada nafsu, maka baru batal. Itu mengikut mazhab Imam Malik dan Hambali. Jadi masalah kis tawaf ni macam mana? Kan kita duduk tawaf atas dekat Kaabah kan, duduk keliling, bercampur laki-laki perempuan, tak dapat tidak pasti akan bersentuh. Macam mana kes macam ni? Kalau ikut mazhab Syafi'i, lengoh nak pergi ambil wuduk balik. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, hukumnya batal. Tu. Tapi kalau ikut pendapat yang lain, tak okeylah kita tawaf ni bangkit nafsu, betul tak? Adapun kalau mengikut pendapat Abu Hanifah, dia kata tak batal wuduk kalau kita sentuh. Tapi kalau mengikut Imam Malik, kalau sentuh tu sentuh dengan bernafsu baru batal. Tak okeylah tengah tawaf ni bernafsu lagi, betul tak? Pergi tawaf ke pergi buat apa ni? Tu. Maksudnya masalah sentuh ni terbagi 3 mazhab ni. Jadi mazhab Abu Hanifah dia kata tak batal pasal apa? Dia kata Imam Hanafi dia berpegang pada hadis Nabi SAW. Dia berpegang pada hadis Nabi yang mana satu hari Nabi duduk sembahyang. Pada waktu tu Siti Aisyah dia tidur dekat di sisi Nabi tengah solat. Maksudnya rumah Nabi ni kecil je. Tak luas pun rumah Nabi ni. Sehingga kata ulama, Nabi tidur dengan isterinya Siti Aisyah berlipat kaki. Nak kata rumahnya sempit, kecil saja. Nabi tengah solat tengah malam, Allahu Akbar. Kemudian Nabi sujud. Kemudian ada kaki Siti Aisyah duduk kat depan tu. Maka Nabi pun ambil kaki Siti Aisyah, letak kat tepi. Ini mengikut pendapat Hanafi mengatakan bahawasanya terang Nabi pegang kaki Siti Aisyah, kemudian Nabi pun sembahyang. Maksudnya sembahyang Nabi tak batal. Ini mengikut pendapat Abu Hanifah. Dalam mazhab Syafi'i, dia buat andaian macam mana dia boleh ihtimal. Dia kata hadis itu betul, memang betul Nabi solat kemudian dia angkat kaki Siti Aisyah, tetapi dia ihtimal bahawasanya Nabi pegang tu kaki Siti Aisyah dalam keadaan berlapis. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Maka kemudian jawab balik di dalam mazhab Abu Hanifah, dia jawab apa? Dia kata Nabi ni memang betul-betul pegang. Pasal apa Nabi nak lapik pula gini-gini? Jadi maksudnya hujah yang dipegang oleh mazhab lain perkataan la masah. Maksud ada 2 la masah sini. Pertama la masah sentuh, yang kedua la masah masuk bersetubuh. Dia bawa mari pula ayat dalam Quran kata wa in talaqtumuhunna. Ni ayat lain. Wa in talaqtumuhunna min qabli an lamasuhunna min qabli an yatamasa. Dan jika kamu mencerai isteri kamu sebelum kamu sentuh dia, maksud sebelum kamu bersetubuh dengan dia. Ada pendapat kata lamasa di sini bersetubuh. Jadi kalau kita kahwin belum bersetubuh dengan isteri kita, kita pun cerai, maka mas kahwin itu boleh bahagi 2 lah. Tapi kalau kita dah bersetubuh, semua mas kahwin dapat ke isteri kita. Jadi oleh kerana perkataan la masa di sini membawa maksud bersetubuh, maka perkataan tadi aula mastumun nisa, maksudnya bersetubuh. Selepas bersetubuh baru batal wuduk kita. Kalau sentuh tak batal lagi. Ini mengikut pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah.
memegang hujah ni, dan Imam Malik dan Imam Hanbali pun ada pakai juga hujah ni. Jadi ada ulama yang menterjemahkan pelbagai pendapat lah masalah sentuh batal wuduk ni. Tu kalau kita tengok di dalam kitab Ayatul Ahkam, dia bagi tahu pendapat Ibnu Ruj dan Ibnu Jarir, dia kata sentuh tak batal. Jadi benda ni tak sampai, tak perlu kita sakit kepala sebenarnya. Tak perlu kita sakit kepala. Kalau nak pergi umrah, kalau kita nak buat haji, tiba-tiba tersentuh, maka hati kita rasa ghaflah, batal ke tidak, perlu ambil wuduk ke tidak. Sebenarnya benda ni tak perlu sakit kepala. Dan kata ulama, kita boleh taklid kepada mazhab yang kata tidak batal wuduk, sebab mungkin berlaku kesukaran. Islam ni apa? Musayyirin. Musayyirin, memberi kemudahan, bukannya mu'assirin, bukannya memberi susah kepada kita. Maka pelbagai tafsir, maka kalau kita tak suka pendapat ni, kita tak boleh tolak semena-menanya. Kita kena hormat juga pendapat lain. Sebab tu kata ulama, mengikut pendapat ini kita boleh bertaklid dengan pendapat yang mengatakan sentuh tak batal. Maka tak perlulah kita ambil wuduk lagi apabila kita pergi tawaf sentuh dengan perempuan. Mutawif kata apa masa tu? Kalau sentuh batal tak? Batal juga. Lepas tu pergi ambil wuduk lah. Tak batal. Itu maksudnya dia bertaklid dengan mazhab yang mengatakan tak batal. Boleh faham dah? Fatayammamu sa'idan tayyiban, maka hendaklah tayammum kamu dengan tanah yang suci. Maksudnya apa? Maka kita tepuk tanah dengan tangan 2 kali. Tepuk sekali pada muka, tepuk sekali, mudah je kita tepuk. Ambil tangan 2, ambil debu tanah letak, tepuk sekali. Sapu kat muka sekali. Ni macam ni. Niatlah sambil niat. Niat untuk bertayamum. Kemudian sapu balik. Sapu balik. Buat macam ni. Tapi kalau kita tak sapu, kalau kita tak buang, kita tepuk balik, ini orang panggil mustakmal lah tanah tersebut. Tepuk balik, tepuk macam ni je. Ada setengah macam ni, ikutlah tepuk macam mana asal keluar tu ke tanah sikit. Tepuk sekali sapu muka, tepuk sekali lagi sapu tangan. Kita sapu tangan. Masalah sapu tangan ni ada beberapa pandangan. Mazhab Hanbali dia kata sapu sampai pergelangan tangan sahaja, sampai sini saja. Sapu sampai sini je. Sudah. Itu mengikut mazhab apa? Mazhab Hanbali. Dalam mazhab Syafi'i, sampai ke siku dia kata. Pasal apa? Pada Imam Syafi'i dia kias benda ni kepada wudu. Masalah sapu tangan sama seperti wuduk, itu mengikut kias. Kan kita ahli sunnah ada masalah Quran, hadis, ijma' ulama, kias. Maka mazhab Syafi'i dia kias masalah ni sama seperti kita ambil wuduk sapu tangan. Maksudnya hujung ni sampai ke hujung ni siku. Tu macam kita ambil semayang lah. Tapi mazhab Hanbali sampai pergelangan tangan saja. Pasal apa? Pasal dalam Quran ayat tentang mencuri, dia faham macam tu. As-sariqul sariqatul qata' apa ni? Faqta'u aydiyahum. Mazhab Hanbali dia ambil dalil ni, pencuri laki-laki atau pencuri perempuan. Aydiyahuma maksudnya qata'u aydiyahuma, potong kedua tangan mereka. Maksudnya potong dekat pergelangan tangan. Ini mengikut mazhab Hanbali. Maka bertayamum sampai sini saja. Tu dia. Jadi bila mari ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam ayat tadi, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. So sampai di pergelangan tangan. Tu. Kalau nak sampai ke situ kata Hanbali, maka kena ikut ayat Quran yang lain. Kalau betul kalau kita nak sampai ke hujung ni, kena ikut ayat lain yang disebut dalam wudu. Allah Taala kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafi'. Adakah ayat lain sebut? Allah Taala sebut tangan sampai ke siku. Ambil wuduk tangan sampai siku. Oleh kerana Allah Taala sampai siku, maka kena sampai ke siku. Itu ayat lain lah. Maka dalam ayat tadi sebut sampai di sini ialah pergelangan tangan sahaja. Ini hujah bagi mazhab Hanbali.
Jadi tuan-tuan, nak ikut yang mana tak jadi kesilapan. Cuma kita tak boleh bercampur aduk mazhab di dalam satu ibadat. Itu mazhab Wahabi saja. Mazhab Wahabi dia kata boleh campur mazhab. Yang mana paling mudah yang tu yang ikut. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah wajib kena ikut satu mazhab saja. Dan boleh bertaklid atas keadaan tertentu saja. Seperti mana masalah tawaf tadi. Kalau tersentuh, kita boleh taklid mazhab yang tidak membatal wuduk. Tu dalam masalah tertentu saja. Ni. Jadi kita kena hormatlah pendapat lain. Kalau kita tak suka sekali mana pun, itu pendapat lain yang dibuat oleh ulama-ulama yang besar. Jadi maksudnya, kalau kita nak bertayammum, belilah debu tanah. Kata ulama, cari tanah dekat tanah mana-mana dekat sini, kemudian kita keringkan. Bila kita kering, kita katak dia menjadi habuk. Kemudian kita bawalah pergi musafir. Kukuklah masa kita musafir tak ada air. Maka kita pun ambil, letak satu bekas, kita pun ambil tepuk dia sekali, kemudian sapu muka. Nak buang dia, tepuk lagi sekali, maka start daripada sini. Sapu ni, ambil ni, tak sini, balik macam ni. Macam tu sekali. Yang ni pula. Tu. Beres, settle. Solat. Selesai. Firman Allah, fatayammamu sa'idan tayyiba famsihu biwujuhikum wa aydiyakum. Maka sapulah oleh kamu dengan segala muka kamu dan tangan kamu hingga dua siku. Hingga dua siku ni maksudnya ini terjemahan dalam kitab kita lah. Dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam ayat disebut di sini wa aydiyakum, dua tangan kamu. Dalam masalah dalil air sembahyang ni saja Tuhan sebut ilal marafi'. Di sini Allah Taala tak kata ilal marafi'. Dalam masalah bertayammum Allah Taala tersebut ilal marafi' sampai ke siku. Allah Taala tersebut. Tapi masalah berwudu Allah Taala kata ilal marafi' sampai ke siku. Firman Allah, innallaha kana afuwan ghafura. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ia amat memahami lagi amat mengampuni. Jadi Tuhan ni dia amat pengampun sebenarnya. Kita buat silap sikit, banyak Tuhan ampun kita. Allah Taala sebut dalam ni lah. Macam kisah haji lah. Sahabat dia buat, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, saya datang daripada Musdalifah. Orang semua mari ke Mina, tapi saya ni terus naik ke Mekah. Saya terus tawaf, barulah saya mari ke Mina. Macam mana dengan haji saya ya Rasulullah? Nabi kata okey. Tu mari satu sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya belum lagi sembelih, pergi melontar jamrah. Nabi kata tak apa, itu pun okey. Maksudnya selagi benda tu tidak melakukan kesalahan yang besar, maka Allah Ta'ala kata innallaha kana afuwan ghafura. Ya ini Allah Ta'ala ni amat memahami lagi mengampuni kita. Nabi nak tayammum, kalau ada debu terus kita sapu debu, senang. Sebab Allah Ta'ala faham keadaan kita. Kalau tak ada air, kita tayammum, Allah Ta'ala faham. Jadi ada setengah ni dalam satu hadis, kalau Nabi tak ada debu, Nabi korek dinding dia dengan tungkat. Kan Nabi pakai tungkat, sunat kita pakai tungkat ni. Sebab apa? Ini sunnah Nabi SAW. Nabi ni masa ni bukannya tua, cumanya bila kita pakai tungkat, kita ni kita faham kita dekat anak mati dah, kita dah berusia dah. Kalau kita tak pakai tungkat, lagi-lagi kita dye rambut kita warna hitam, asalnya putih dan warna hitam, jadi jiwa muda pula dah. Tu kalau rambut kita dah berubah, maka kita akan rasa tak lama dah aku nak mati. Tapi kalau dah pula warna hitam, rasa muda. Pakai baju semak-semak, ranggi lagi. Tu bahaya tu. Sunat kita pakai tukar. Nabi ambil tukar dia, kalau tak ada debu, dia ambil tukar dia, dia korek dia punya dinding. Bertayammum. Sebab orang Arab dulu buat daripada tanah. Bangunan ni, dinding ni, rumah. Nabi SAW bertayammum, dia pakai wuduk tongkat dia tu tadi. Dia korek dinding, dia sapu dengan tayammum. Firman Allah, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Dan tiadakah engkau lihat wahai Muhammad kepada segala mereka yang diberi mereka itu bahagian daripada kitab, iaitu orang-orang Yahudi.
yashtaruna dhalalata, tetapi memberi mereka itu akan dhalalah, yakni kesesatan, tukar dengan hidayah. Maksudnya Allah nak bagi tahu di sini, nak bagi tahu tentang orang Yahudi. Nah, bagi orang Yahudi, kefahaman tentang kitab Taurat ni kitab mereka. Nah, dan dia lebih awal diturun daripada Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala bagi mereka ni kitab Taurat. Dalam Taurat ni sudah beritahu bahawasanya Nabi SAW akan dibangkit, dilahirkan di akhir zaman. Dan mereka beriman sangat dengan kitab Taurat ni, dan mereka alim sangat tentang kitab Taurat. Cantiklah mereka beriman. Tetapi bila datang Nabi SAW, mereka tolak, tak mahu beriman dengan Al-Quran dan juga Nabi SAW. Tu sayang tu. Dia tak mahu terima Nabi ni. Pasal apa? Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, tiada engkau lihat wahai Muhammad kepada segala mereka diberi mereka itu bahagian daripada kitab itu, orang Yahudi, yastaruna dhalalah, tapi mereka itu dalam dhalalah, dalam kesesatan. Mereka ambil sesat, mereka buang petunjuk. Ni Allah Ta'ala nak terang di sini. Maka apabila dia ikut Taurat, dia dapat petunjuk, alhamdulillah. Tetapi mari Nabi, bila mari Al-Quran, mereka tolak. Ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Tu. Sedangkan Al-Quran ni dia datang supaya ikut dia, tapi dia tak mau ikut Al-Quran. Dia bagi alasan bermacam-macam, tak nak mahu ikut Al-Quran. Yang ni kita tak mahulah. Jadi, tetapi mereka mengambil kesesatan dan menolak petunjuk Allah. Padahal dalam Taurat ni dia sudah cerita dah satu persatu detail tentang Nabi SAW yang akan datang pada akhir zaman nanti. Contohnya seperti mana dalam Taurat dia cerita tentang kulit Nabi. Nabi ni macam mana, tubuh Nabi ni besar mana, Nabi ni pakai apa, rambut Nabi ni dia belah ikut mana, semua dicerita dalam kitab Taurat. Terang detail satu persatu. Bukan setakat tu saja, yang nak mari lepas ni dia sebut lagi nama dia Muhammad ataupun nama Ahmad. Bahkan dalam Taurat dia sifat satu persatu dengan sifat Nabi SAW. Tapi mereka ni tolak apa kebenarannya untuk berlaku tu. Mereka ni yastaruna dhalalah, mereka ambil kesesatan, ditolak kebenaran. Tapi alangkah baiknya kalau daripada dulu dia beriman dengan Taurat, bila datang Nabi dia ambil Quran, dia beriman dengan Nabi. Bagus kalau macam tu. Tapi sayang dia tolak. Firman Allah, wa yuriduna an tadillus sabil, dan menghendaki mereka bahawa menyesat akan kamu dari jalan agama yang sebenar, supaya kamu jadi semacam, yakni serupa mereka itu. Ni perangai orang Yahudi. Perangai orang Yahudi dan orang bukan Islam, orang kafir. Dia nak bagi kita sesat sama dengan mereka. Dia tak suka kita dalam Islam ni. Sebab itulah antara fahaman yang paling bahaya iaitu Wahabi. Tujuan Wahabi ni, dia tekan sangat masalah khilafiyah ni. Dia tak mahu kita ni berinteraksi, ada hubungan dengan Allah. Sebab Wahabi ni adalah orang panggil apa? Adalah mainan daripada Yahudi. Yahudi dia nak pecah Islam bukan dengan cara dia pergi bunuh, tapi dia pecah Islam, dia bawa ajarannya sesat. Contohnya Wahabi, supaya orang sama-sama Islam berperang. Dia takut kalau dia ni datang serang umat Islam, dia takut umat Islam ni bangkit pergi serang negara dia. Dia takut macam tu, maka dia buat satu fahaman, maka rosaklah Islam. Seperti mana Turki Utsmaniyah. Dia datang siapa? Siapa yang memusnah Turki ni? Mustafa Kamal Atatürk. Dia mari Mustafa Kamal Atatürk tak boleh azan, tak boleh baca Quran. Tu habis. Tu fahaman. Maka jatuh Turki Utsmaniyah pada waktu tu. Gerakan siapa? Gerakan popok ni lah, popok Wahabi. Popok Wahabi ni sebab orang Yahudi yakin bahawasanya umat Islam ni dia cukup kuat hubungan dengan Allah, dan dia akan berjaya dengan kekuatan rohani dia. Tapi dia yakin juga umat Islam akan jatuh apabila dia terlepas daripada hubungan dengan Allah. Maka dia main Wahabi ni, dia main bab masalah ibadat.
masalah khilafiyah. Yang ni tak boleh, berzikir tak boleh, apa ni tahlil tak boleh. Ni pendirian orang Yahudi dan orang bukan Islam. Dia nak supaya mereka sama-sama sesat. Dan ni juga pendirian syaitan. Pendirian syaitan ni dia nak ajak supaya kita hidup sama seperti dia. Nanti sama-sama masuk syurga, masuk neraka. Dia memang confirm masuk neraka dah. Alah-alah dia masuk, dia dengan geng dia neraka. Apatah lagi dia kata biar aku cari kawan-kawan aku biar masuk neraka sekali. Itu memang perangai syaitan macam tu. Firman Allah, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih tahu dengan segala seteru, yakni musuh kamu daripada kamu sendiri. Tuhan dia kenal kita, kita tak kenal diri kita. Jadi kadang-kadang satu orang dia buat baik dengan kita, kita ingat dia kawan kita, rupanya dia musuh kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku kenal musuh, kamu tak kenal. Yang mana satu musuh dan yang mana satu kawan. Allah Taala kata, wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah lebih tahu segala musuh kamu daripada kamu sendiri. Ni Nabi SAW pun Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, Allah Ta'ala bagi tahu, ya Muhammad, ini munafik, keluar engkau. Satu hari Allah Ta'ala kata, yang duduk dalam majlis ni ada orang munafik. Maka Nabi pun kata, kau baru anta munafik, keluar engkau. Kalau kita baca dulu kan, bila dia keluar, Nabi sumpah macam tu munafik, hidup dia kacau bilau lah. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu ini orang munafik. Muhammad, Allah Ta'ala bagi tahu juga ini musuh kamu, yang ni kawan kamu. Maka Nabi SAW dia boleh kenal yang mana satu musuh, yang mana satu kawan, dengan pengetahuan yang diberi tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Ta'ala, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Dan memadailah Allah itu wali yang memelihara kamu dari mereka, dan memadailah Allah menolong, menegah kamu daripada tipu daya mereka itu. Minal ladzina hadu yuharrifuna kalima'an mawadhi'i. Setengah daripada Yahudi itu telah mengubah mereka itu akan kalimah yang diturun Allah di dalam Taurat. Di antaranya ialah tentang sifat Nabi SAW. Ini perangai orang Yahudi. Dalam kitab Taurat dia sudah terang tentang sifat-sifat Nabi SAW, rupa Nabi, kejadian Nabi. Jadi ulama dia, maksudnya ulama Bani Israel, ataupun ulama Yahudi, mereka telah modifiedkan kitab Taurat ni. Asal kitab Taurat ni bagus betul dah, tapi ulama mereka ni dah modify kitab Taurat yang asal supaya siapa yang ikut kitab Taurat selepas ni jadi tak betul. Contohnya mudah, dalam kitab Taurat yang asal disebut ahmar, kulit Nabi ni putih kemerahan. Itu perkataan asal. Nabi Muhammad ni maksudnya kulitnya ahmar, maksudnya kulitnya putih kemerah-merahan, seperti mana orang Arab Saudi betul. Bukannya duduk jual kat pasar tu Malaysia, yang tu Bangla tu, dia tu cari duit tu. Jadi Indo bukan tu, hitam tu bukan. Yang Arab Saudi betul tu, kulit dia putih kemerahan. Kulit macam tu lah, yang betul pure Saudi ni. Yang tu memang betul tu. Ada lagi Arab ni, banyak jenis Arab juga. Arab orang panggil, ada lagi Arab humus, maksudnya Arab ilik daripada suku Quraisy. Orang Quraisy ni dia ada banyak suku sakat juga, tapi orang yang paling tinggi sakat dia, orang ilik Quraisy, dia orang humus. Nama dia humus. Tentang humus ni, orang Quraisy humus ni, orang ilik Quraisy ni, dia ada cerita dia. Kata ulama ada cerita tentang mereka ni. Ketika mana disyariatkan dalam bab haji, Nabi SAW, Nabi sebut kata al-hajju Arafah. Nabi kata haji mesti berada di Arafah. Tapi orang Arab humus ni, dia duk rasa pangkat dia tinggi, sebab Nabi ni kan daripada golongan mereka, dia duk rasa pangkat tinggi. Biasa ni Arab humus ni toke-toke lah, toke hotel, bos-bos perniagaan, bos-bos yang duduk dekat Arab ni lah. Kulit dia putih macam tu. Jadi Arab humus ni dia ada rasa megah sikit.
Jadi apabila pergi Arafah pada 9 Zulhijjah, kok mana pun Nabi kata mesti duduk di Arafah 9 Zulhijjah tersebut. Tapi geng humus ni dia tak mahu duduk bersama dengan orang ramai. Panaslah dan busuklah apalah. Macam kita orang Melayu ada juga geng humus ni. Nah, tak boleh pergi ke lah adik KWE ni. Nah, busuklah kata dia tu, busuk mulut lah apa semua. Nah, dia kata busuklah, letih lah apalah. Geng-geng humus ni. Dia tak mahu hidup susah ni. Nah, tu. Tapi Nabi kata mesti berada, tapi geng humus ni pada kejadiannya dia tak pergi di Mina, di mana? Di Arafah, tapi mereka wukuf di Musdalifah. Sehingga ada orang bagi tahu dekat Nabi, ya Rasulullah, ada sekumpulan sedang wukuf di Musdalifah. Maka kata Nabi, al-hajjul Arafah. Nabi tak cakap banyak. Nabi kata kalau betul mereka nak buat haji, mereka kena ada di Arafah. Ini geng humus yang mana dia tak mau bercampur aduk dengan orang. Geng humus ni. Nah, macam saya kata Melayu ada juga. Dia tak mau bercampur aduk. Gelilah berkawan dengan dia gini. Dia geng orang kaya apa semua kan. Golong ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Humus ni Nabi tak cakap banyak. Nabi kata al-hajju Arafah. Kalau nak buat haji, itu di antaranya ialah berada di Arafah. Itu Nabi kata. Tak masuk dalam kawasan Arafah, maka tak sah haji dia. Pasal apa? Kerana berada di bumi Arafah itu ialah salah satu rukun ibadah haji. Nah, so lagi. Nah, jadi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang baik, keturunan Bani Hashim. Nabi ni golongan yang baik daripada Quraisy, daripada golongan yang cukup tinggi kedudukan. Maka kulit Nabi ahmar, putih kemerahan. Badan Nabi pula radha'ah, maksudnya badan Nabi sederhana, tidak tinggi sampai boleh jadi galak ataupun tidak terlampau rendah. Itu yang disebut. Dan Nabi ni tak terlampau lower, tak terlampau rendah sangat. Nah, sederhana tubuh dia, maksudnya orang tubuh yang gantang lah, orang Indo kata cantik lah. Nah, jadi Nabi ni seorang yang cukup cantik lah. Dalam Taurat juga dia cerita tentang Ja'dul Sya'ri, yakni rambut Nabi ikar maya. Dalam Taurat sebut. Maksud rambut Nabi ni bukannya teknik rebonding. Rambut Nabi ni berombak-ombak macam tu. Cantik lah. Nah, saya pelik. Orang rambut keriting dia nak rambut straight. Nah, yang rambut dah ikar nak straight pula. Padahal Nabi ni handsome, Nabi cantik, rambut ikar maya. Nah, siapa yang rambut ikar maya tu cantik lah. Nah, tu ombak-ombak macam tu. Sepatutnya orang Yahudi yang pegang Taurat ni, bila dia tengok sahaja kitab Taurat ni, dia beriman dengan Nabi SAW. Tapi mereka ni, mereka ubah balik kitab Taurat yang disebut tentang sifat-sifat Nabi tadi. Ni. Maka dia ubahlah. Antara perkataan yang diubah oleh pokok Yahudi iaitu tentang kulit Nabi. Nabi juga dipanggil mata bercelak. Antara kulit Nabi, kata ulama di sini, apa benda tu? Ada mereka kata kulit Nabi ni ialah seperti warna merah darah. Itu kata dia ubah balik. Bukan warna merah ke putih kemerahan, tapi dia kata merah darah. Mana nak cari manusia merah darah macam tu? Betul tak? Dia ubah balik orang pokok Yahudi ni. Sama juga pada masalah mata bercelak. Maksudnya Nabi ni suka bersolek, suka bercelak. Tadi orang Yahudi dia ubah sifat Nabi. Dalam kitab Taurat ni mereka ubah akan datang Nabi akhir zaman, kulitnya dam, kulitnya merah darah. Maksudnya bukan merah keputihan. Dan tinggi Nabi ni juga dikata tawal, tiwal, maksudnya Nabi ni tinggi siapa boleh jadi galuh, contohnya dia kata. Tu. Dan dia kata lagi taqudu sya'ri. Maksudnya rambut Nabi yang pada sudah asal dari kitab Taurat kata ikan maya, tapi dia ubah balik, dia kata taqudu sya'ri. Maksudnya rambut Nabi ni ada jambu di hadapan, macam Elvis tu yang main genyeh-genyeh tu. Yang ada jambu kat depan ni. Ni dia tu. Dan antaranya lagi azra'ul ain, maksudnya biru biji mata Nabi. Dia kata padahal Nabi suka bercelak, dia pergi ubah biru biji mata Nabi. Nanti akan datang matanya biru, dia kata. Padahal Nabi ni suka bersolek. Ini antara perkara yang telah diubah oleh
pokok Yahudi di dalam kitab Taurat. Bila datang Nabi, dia ubah sifat-sifat Nabi. Ini alasan mereka tak mau beriman dengan agama Islam, Al-Quran juga Nabi SAW. Dan sedikit lagi, wa yaqulu sami'na wa asayna, wa yaqulu sami'na wa asayna. Dan berkata mereka itu bagi Nabi SAW apabila surah Nabi akan mereka itu dengan sesuatu, sami'na wa asayna, kami dengar berkata engkau wahai Muhammad, tetapi kami akan derhaka atas suruh engkau. Ini perangai Yahudi lagi. Bila Nabi SAW pergi berdakwah kepada orang Yahudi ni, mereka dengar sahaja apa kata Nabi, mereka kata sami'na, kami dengar. Kamu nak cakap apa, cakap lah. Tetapi wa asayna, kami dengar tapi sorry kami tak boleh patuh, kami tak ikut. Ini perangai orang Yahudi. Sepatutnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Tapi berubah lainnya, sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami tak patuh. Ini perangai Yahudi. Wasma' ghairu musma'i, pendengar olehmu tiada kami dengar. Mereka cakap macam tu dekat Nabi. Mereka kata dekat Nabi, wara'ina, dan sesungguhnya tegah kitab dengannya. Maksud di sini apa? Satu kalimah mati lurah mereka itu. Asal perkata wara'ina ni, maksudnya sahabat kata dekat Nabi, ra'ina, sudilah Tuhan perhati kami. Maksudnya kalaulah kami ada salah silap, tak betul, tolong perhati, tolong perbetulkan. Itu pada sudut asal. Tapi Yahudi dia sebut dengan lurah dia tak sebut ra'ina, tetapi dia sebut ra'na, maksudnya dungu. Nabi ni dungu ni dia lebih teruk daripada bodoh lagi. Nabi pun dengar mereka sebut dekat Nabi ingat Yahudi sebut ra'ina, tetapi sebenarnya dia sebut ra'na. Nabi ni benar dungu. Maka Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi yang Muhammad, mereka duk kata kamu tu ialah ra'na, kamu ni bodoh, kamu ni dungu, dia kata. Firman Allah, layya bin sinatihim, memalin dengan lidah mereka itu, wa ta'na fid din, dengan tujuan mengkaji Islam dan Nabi. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, kafir itu berkata mereka itu kami dengar dan kami taat sebagai ganti wa asayna tadi, dan wasma' pendengaran apa-apa pada kami, wanzurna atau ra'ina tadi maksudnya dan lihatlah kami. lakana khairan lahum wa aqwama, nescaya itulah yang lebih baik bagi mereka itu dan lebih adil daripada perkataan mereka itu. Tuhan kata kalaulah mereka ni taat kepada Nabi, adakah baiknya Allah Ta'ala kata daripada mereka yang duk macam-macam, yang duk sebut kat Nabi tu. Apabila pergi buat macam-macam, mereka akan masuk neraka lah. Itu kata Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, walakin la'allat apa tu? Walakin na'ananhumullah bikufrihim fala yu'minu illa qalila. Akan tetapi telah dilaknat akan mereka itu oleh Allah daripada rahmatnya. Kalau mereka buat macam tu dekat Nabi, mereka kena laknat. Bila kena laknat Allah, habislah mereka, sebab kufur mereka itu. Fala yu'minu illa qalil, maka tidak beriman mereka dengan Allah melainkan daripada kalangan Yahudi itu. Sedikit saja yang beriman, seperti mana ada sahabat Nabi seperti mana Abdullah bin Salam, dan juga seperti Ka'bu Ahbar. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi, Ka'bu Ahbar ni orang Yahudi juga. Abdullah bin Salam ni dia dikenal orang beriman, dia ni adalah pejuang Islam sehingga dia wafat. Ka'bu Ahbar ni dia masuk Islam sebab satu hari dia pernah jumpa Sayyidina Umar, kemudian dia memeluk Islam. Tapi Ka'bu Ahbar ni dia ada cerita, insyaAllah nanti saya akan cerita lebih lanjut lah, sakit tekak ni. Nanti kita sambung lagi. Setakat tu dulu, sebab saya nak pergi kuliah dekat PJ pula lagi. Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلما ينفعنا وزدنا برحمتك يا الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله